Ya Muhammad, anta Rasulullah haqqan wa ana Jibril. Mengamuk Abu Lahab kau tu tak? Kau jangan nak berkempen, kau jangan nak berceramah, kau jangan nak pengaruh pakcik-pakcik kau dekat sini Muhammad. Ya Bani Adi, wa ya Bani Hatim, wa ya butuna Quraisyin. Kumpul. Weh, ada apa? Siapa panggil? Muhammad panggil. Ya ma'syara Quraisyin, ana Abu Dzar al-Ghifari, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Okey tuan-tuan, kemudian wahyu terputus. Bila wahyu pertama turun berlaku, Nabi ni bila tengok malaikat, satu benda yang luar biasa tau, makhluk yang pelik yang tak pernah ditengok. Nabi rasa takut, tapi di waktu yang sama Nabi nak tengok lagi, nak jumpa lagi. Sehingga Nabi ni tertunggu-tunggu, rasa rindu nak jumpa, tapi takut. Alah macam kita lah, contohlah kan, masa mula kenal bini kita macam mana. Hari-hari, zaman dulu ada WhatsApp, contohlah kalau zaman sekarang kan. Hari-hari kau nak WhatsApp, kejap-kejap tak sampai 5 minit. You apa khabar? You dah makan? Tanya soalan makan kau tu, mengalahkan sembahyang 5 waktu 10 kali sehari. You sihat? Sihat. Itu sebelum kahwin lah. Dah kahwin, sebulan sekali nak tanya, awak sihat? Mujur. Tuan-tuan masuk hospital. Masuk hospital? Sakit. Tu lawak makan tak jaga. Dia maki bini dia, kau tahu tak? Sebelum kahwin, amboi tanya. Kan? Macam itulah kita kata perasaan sebelum jumpa. Nabi ni nak sangat jumpa Jibril tapi takut. Pernah dalam sirah kata, Nabi naik atas bukit, Nabi kata, mana keluar? Engkau mana? Mana kau? Keluar. Nabi nak tengok Jibril. Dan sampai tahap Nabi macam nak bunuh diri. Sampai akhirnya muncul malaikat Jibril buat kali kedua. Ya Muhammad, anta Rasulullah haqqan wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkaulah pesuruh Allah yang sebenar dan aku merupakan Jibril, pesuruh Allah kepada kau. Terperanjat Nabi. Nabi tengok Jibril duduk antara langit dan bumi seluas-luasnya, dan Jibril ada 600 sayap. Maka Nabi bertambah rasa keyakinan, memang confirm dialah Nabi akhir zaman. Ad-da'watu sirran. Bermulalah dakwah Nabi SAW kali pertama. Maka Nabi SAW, tuan-tuan, bila dakwah kali pertama ni, Allah turunkan ayat, Allah kata apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, beri peringatan kepada kaum-kaum kerabat kamu yang paling hampir. Maka Nabi SAW fikir, macam mana nak dakwah dengan anak beranak ni? Kita tuan-tuan, kalau nak berceramah dengan orang yang tak kenal kita senang. Macam tuan-tuan ni kan, tuan-tuan mana kenal saya? Korang tak tahu perangai aku macam mana kan? Senang aku kelentong korang. Tapi kalau nak ceramah dengan adik-beradik, dengan saudara mara, aduh pening kepala kau tu. Anda mula balik Syria dulu. Jadi arwah mak kata, minggu depan mak nak ajak kau bagi ceramah sikit dekat pakcik-pakcik sepupu kau tu. Diorang ni bukan reti mana pun. Okey mak, no problem. Pergi lah. Masa tu dekat Datuk Keramat KL. Malam tu pakcik-pakcik semua ada, makcik-makcik pun ada. Mak pun cakap, malam ni kita akan dengar sikit tazkirah lah daripada anak saudara kita ni. Dia bagi saya Amy. Baru aku nak start ceramah kau tahu. Aku punya Pak Uda cakap, Pak Uda duduk lagi. Pak Uda kata, Amy, kau jadi ustaz Tak sangka Pak Uda kau jadi ustaz. Dulu kau ni, dia bagi aku yek. Panggil yek kan. Kau ni dulu suka lukis kartun tau, Pak Uda tengok. Kau jadi ustaz. Kau tahu daripada nak ceramah, tak diceramah kau tu bersembang dia. Layanlah Pak Uda sampai habis isyak, kau sabar je lah kan. Itu kira okey lah kan. Dia tak kutuk aku lah. Maknanya dia ingat balik aku baik dengan dia, suka lukis-lukis dengan dia. Okey lah, no problem. Tak kena kutuk lah. Tapi Nabi ni fikir macam mana aku nak ceramah dengan anak beranak aku ni Nabi panggil Ali bin Abi Talib. Okey, kita semua tahu yang mula beriman di kalangan orang perempuan, Khadijah bintu Huwailid radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mula-mula beriman di kalangan orang lelaki merdeka, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mula-mula beriman di kalangan kanak-kanak, Ali bin Abi Talib. Yang mula-mula beriman di kalangan hamba,
Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, yang mula beriman di kalangan hamba perempuan. Tadi tu dapat Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Itu semua yang mula-mula. Nabi bincang dengan Ali. Ali, macam mana ni nak panggil pakcik-pakcik kita ni nak ceramah ni? Ali kata, ya Rasulullah, kita buat makan. Kalau buat makan confirm dia datang. Ini dalam sirah tau, aku kelentong korang ke? Dia dalam sirah cerita ni. Buat makan dia datang. Buat cantik Nabi kata buat makan. Masa ni Khadijah hidup lagi, no problem, Khadijah sponsor. Buat lamb chop. Kami golek. Berbual dekat grup WhatsApp keluarga. Jemput datang Melaka. Mula datang muka siapa? Abu Lahab. Kuat mentera darah untuk tak? Makan. Dah habis makan, Nabi kata, pakcik-pakcik semua kenalkan saya kan? Kenal apa tak kenal kau Muhammad? Kami kenal. Pakcik, saya nak cakap satu benda ni. Masa Nabi nak start cakap tu, Abu Lahab kata apa? Kau jangan nak merapu Muhammad. Aku dengar kau ni ada buat benda pelik ni. Dah belah. Orang datang nak makan tu tak, bukan dengan kau ceramah. Belah kau tahu tak? Cancel ceramah itu. Kurang ajar betul. Ini kali pertama. Kali kedua Nabi kata, kita kena buat juga ni. Kena. Allah dah turunkan ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, beri peringatan pada kaum keluarga yang hampir. Beri peringatan wahai Muhammad. Okeylah. Dia kata kita buat makan sekali. Buat makan kali kedua, kau tahu tak? Ada cendol, ada semua ada. Nasi kerabu semua ada, kau tahu. Datang macam biasa Abu Lahab, kaki mentera darah, kau tahu tak? Kali ni Nabi nak berucap sebelum habis makan. Tengah makan aku nak ceramah. Kan kalau tadi yang itu, kalau berucap lepas habis ceramah, orang balik, kau tahu tak? Abu Lahab belah. Ini tengah makan, kita ceramah baik punya. Masa tengah makan sedap tu lah, Nabi pun bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi. Pakcik-pakcik semua, aku anak saudara kamu, Muhammad bin Abdullah. Allah Ta'ala utuskan aku kepada kamu. Abu Lahab di tengah tarik laptop. Bang! Aku dah cakap dah. Dia nak mengempin. Woi, lambat lagi tahu tak? Ni langkah apa pula kau nak buat ni? Mengamuk Abu Lahab, kau tahu tak? Kau jangan nak berkempen, kau jangan nak berceramah, kau jangan nak pengaruh pakcik-pakcik kau dekat sini Muhammad. Masa itulah Abu Talib. Abu Talib baik dengan Nabi kan? Abu Jahal, ya Abu Lahab, kau diam. Ini anak saudara aku. Muhammad cakap, pakcik dengar Muhammad. Pakcik cakap, pakcik dengar. Abu Lahab kata, kau jangan dengar cakap nak tanya kau tak? Bergaduh kita sekarang. Ada aku kisah, bergaduh lah. Apa kata Abu Lahab? Kan aku cakap dah, kena bergaduh tadi Pasal anak saudara ni lah, kita akan bergaduh anak beranak. Bergaduh sungguh tuan-tuan. Nabi pun dengar. Nabi bercakap, Abu Lahab pun keluar daripada rumah tu tuan-tuan. Jadi inilah bibit-bibit permulaan dendam Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang respon baik siapa dia? Abu Talib, Hamzah, Abbas, semua respon okey semua. Okey tuan-tuan, bila dah ada macam tu, pakcik-pakcik kata okey, tak apalah, tengoklah macam mana Muhammad dia, kita fikir-fikir dulu ya. Okeylah. Jadi Nabi mula-mula berdakwah sampailah Allah turunkan ayat apa? Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Sampai masanya Nabi berdakwah untuk kepada seluruh masyarakat Arab. Kali ini kena terang-terang cakap iklan, buat iklan besar-besaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaida ala Safa, maka naik atas bukit Safa. Nabi kata, ya ma'syaral Quraisy, ya Bani Adi, wa ya Bani Hatim. Wahai anak-anak Quraisy semua, kabilah berkumpul. Dekat mana? Dekat Safa Marwah. Kalau kita boleh bayangkan Safa Marwah dekat Mekah ini, bayangkan lokasi tu, Safa. Kalau kita bayangkan sini Safa kan, situ Safa, situ Marwah kan, Kaabah dekat sini. Diorang ni biasa tawaf, sembah tok pekong, sembelih nazar, niaga, bersembang, isap vape, main dam, main carrom, semua kat situ. Nabi kat atas Safa, ya Bani Adi, wa ya Bani Hatim, wa ya butuna Quraisyin, kumpul. Ada apa? Siapa panggil? Muhammad panggil. Kalau Muhammad panggil tu penting tu. Pakat lari belaka. Kalau yang buat pengumuman tu Abu Jahal,
lantak engkau lah. Tapi Nabi Muhammad berlari. Sampai ada sejarah kata, suara Nabi ni sampai masuk ke rumah-rumah dia ni. Kalau ada orang dalam rumah tu sakit, suara siapa tu? Muhammad. Muhammad panggil, pergi, hantar wakil. Pergi, kau tahu tak? Ramai berkumpul. Depan muka Nabi, Abu Lahab, pakcik dia. Gentil misai. Tak cakap apa anak saudara aku ni. Nabi kata apa? Ya ma'syara Quraisy, kalau aku cakap dekat korang, law akhbartukum anna khailan bil wadi yuridu an yughira alaikum akuntum musaddiqiyah. Nabi kata, tuan-tuan semua, kalau saya tanya kalau saya cakap, saya tanya ni, kalau saya kata dekat belakang bukit Bukau Mekah ni ada satu pasukan tentera musuh nak serang kita, tuan-tuan percaya ke tidak? Serentak orang kafir Quraisy kata apa? Majarabna alayka kadhiban. Makna apa? Kau tak pernah bohong Muhammad, kau tak pernah bohong, kau cakap betul. Itu pun Nabi kata kalau, kau tu kalau belum lagi cakap. Ibarat kata kalau Nabi kata betul Muhammad, betul Muhammad. Belum ceramah lagi kau tu. Itu hebatnya Nabi ni kan. Percaya semua? Percaya. Kalau begitu Nabi kata apa? Wallahi Nabi kata, Innakum latamutuna kama tanamun wa satub'asuna kama tastayqizun wa innaha la jannatun abadan aw an-naru abadan fa inni nadhiru lakum baina yadayya azabun azim. Nabi kata apa? Wahai tuan-tuan semua, sesungguhnya kamu semua akan mati sebagaimana kamu tidur, dan kamu akan dibangkitkan besok di padang mahsyar sebagaimana kamu dibangkitkan daripada tidur kamu. Dan masalahnya sama ada kita akan dimasukkan dalam syurga ataupun dihumaikan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang Mekah semua, inna baina yadai, di hadapan aku sekarang ada azab yang pedih, neraka Allah. Elok Nabi kata macam tu tuan-tuan. Orang lain tak cakap apa bang? Abu Lahab, tabbalaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka kau Muhammad. Oh, pasal dia kau himpunkan kami, kau nak mengempitnya. Orang lain tak cakap bang. Abu Jahal, Abu Labi tak cakap apa. Abu Lahabau ni kau tak maki anak saudara dia. Yang maki siapa dia? Pakcik sendiri. Pakcik ni lah kau tahu, pada malam kelahiran Nabi SAW punya seronok sambut maulid. Sembelih unta, merdekakan Suwaibah Aslamiyah. Dapat anak saudara lelaki. Dapat anak saudara. Suka sangat kau tahu tak? Tapi inilah yang tentang Nabi SAW. Allahu Akbar. Tuan-tuan semua, bila Abu Lahab kata macam tu, Allah Ta'ala turunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Celakalah kedua-dua belah tangan Abu Lahab dan celakalah engkau. Kenapa Allah kata Tabbat yada? Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kalau tak silap mana, Syekh Nuruddin Maki Al-Banjari pernah cerita benda ni. Syekh Nuruddin kata, menurut pendapat sebagian ulama, ketika Abu Lahab maki Nabi, Arab cakap dengan tangan-tangan tau, Tabbalaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka kau Muhammad. Masa dia buat macam ni, Allah kata Tabbat yada Abi Lahabin. Celaka kedua belah tangan Abu Lahab dan celakalah engkau. Abu Lahab kata ke Nabi celaka, Allah kata ke Abu Lahab dua kali celaka. Tuan-tuan semua, bila turun ayat ni, kan ayat ni sambungan kan, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kathab, sayasla naran dhata lahab, amra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablun min masad. Dan isterinya Abu Lahab ada bini, makcik Nabi, bernama Ummu Jamil, tak silap mana. Mak lawa. Nama mak lawa perangai macam setan, kau tahu tak? Apa kerja bini Abu Lahab? Kerjanya ngutuk Nabi lah. Ngutuk, ngumpat, maki. Lepas tu Nabi kan, rumah Nabi ni berjiran dengan diorang tu, rumah sebelah-sebelah je. Bila Khadijah masak, contohlah kalau bahasa kita tingkap dapur ni kan, ni periuk ni kau tahu tak? Periuk ni masak nasi maklubah Syekh, contohlah kan. Buat gulai ke apa?
Dia orang ni bila tengok je ada nasi, ada masak, ambil sampah letak dalam periuk nasi. Kurang ajar gila. Ya Allah, tengok-tengok. Apa ni ya Allah, siapa campak pampers? Pampers! Contohlah kan. Siapa letak pampers dalam periuk ni ya Allah? Siapa punya kerja lagi? Bin Abu Lahab lah. Geng-geng dia. Kadang-kadang Nabi nak keluar malam-malam, tak nampak. Buka-buka pintu, pijak-pijak. Aduh ya Allah. Dia letak duri-duri di hadapan rumah Nabi SAW. Kerja siapa? Kerja bini dia. Bila turun ayat surah ni, Allah kata bukan Abu Lahab aja. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bini dia pun sama juga. Besok bini dia akan masuk neraka, bawa kayu api neraka. Bila turun ayat ni tuan-tuan, bini dia mengamuk. Bini kata kurang ajar, aku pun ada sekali, aku ada. Laki aku seorang cukup lah, aku pun sekali juga. Kau pun jahat juga. Dia cari Nabi tau. Satu hari, Nabi ni tengah duduk dekat kawasan Kaabah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tengah duduk berehat, datang bini Abu Lahab bawa batu. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Aku nak gonyoh muka dia. Bawa batu tuan-tuan. Masa tu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa? Tu bini Abu Lahab datang. Dia cek engkau tu. Tak apa, Allah pelihara aku. Dia datang sampai depan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata apa ke Sayyidina Abu Bakar? Haji Bakar, kawan kau mana kawan kau? Muhammad ni Muhammad. Muhammad mana Muhammad? Mana Muhammad? Orang ajar kata aku sekali. Padahal Nabi betul-betul tepi Abu Bakar. Tak nampak dia. Dia nak gonyoh muka Nabi dengan batu. Mana Muhammad? Abu Bakar kata, tepi ni kan. Tapi dihijab, tak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan semua. Maka bermulalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semua tahu belaka? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar ni bila masuk Islam, dia buat kerja all out. Wada'a Abu Bakr lil Islam man yathiqu bihi min rijali Quraisy fa ajabahu jam'un. Antara orang yang terawal beriman dengan Abu Bakar As-Siddiq siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang kita kenal belaka, diberi gelaran apa dia? Dzunurain, yang mempunyai dua cahaya. Apa dua cahaya ni? Dia berkahwin dengan Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhumah. Khalifah yang ketiga, yang pemurah, yang banyak sponsor perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan ni kena seksa juga tau, tapi seksaannya tak teruk mana sebab dia anak orang kaya, anak bangsawan. Antara seksaan yang dikenakan terhadap Uthman ni, dia ni teruk jugalah kalau nak kiranya. Dia ni diletak dalam, kita kata tika, digulung tika tu, digulung kan. Jadi dia dekat dalam tika, digulung, digantung kaki dekat atas, kepala ke bawah, dan dinyalakan api, diperasap mukanya supaya lemas. Tapi Uthman tak berganjak. Aku takkan berganjak daripada agama Islam. Aku takkan berganjak. Akhirnya pakcik dibebaskan dia radhiyallahu ta'ala anhu. Wa minhum, siapa lagi beriman dengan Abu Bakar? Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan semua, Zubair bin Awwam ni sahabat Nabi ni yang cukup terkenal. Wa awwalu man salla sayfan fil Islam, orang yang pertama menghunuskan pedang pada permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pertahankan Nabi, masa tu umur dia baru 12 tahun. Baru 12 tahun tapi berani dia ni, Zubair bin Awwam. Dia cabar orang Quraisy, yang siapa kacau Nabi, jumpa aku. Ini berani tak berani Zubair bin Awwam. Dan Zubair bin Awwam ni sifat dia memang garang orangnya. Berkahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Zubair ni orangnya garang dan kuat cemburu. Hasil perkahwinan dengan Asma binti Abi Bakrin digunakan beberapa anak lelaki yang terkenal, antaranya Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair dan Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Asma yang berkahwin dengan Zubair ni tuan-tuan, perempuan pertama di kalangan muhajirin yang melahirkan baby di Madinatul Munawwarah. Hasil perkahwinan dengan Zubair.
Bila Asma ni lahirkan anak dekat Madinah, seluruh orang Islam bergembira. Orang Muhajirin gembira, orang Ansar pun gembira juga. Tahu pasal apa? Sebab geng-geng Yahudi, dia cakap, masa dia orang dengar Nabi dah mula berhijrah ke Madinah, dia kata apa tahu? Wahai orang-orang Madinah, kita nak cakap satu benda. Orang-orang yang datang berhijrah ke Madinah ni, Muhajirin, kami dah sihirkan dia orang, dah sihir belaka. Confirm dia orang takkan boleh mengandung, takkan boleh beranak. Mandul belaka. Semua takut. Orang Ansar pun takut, orang Muhajirin pun takut. Takut-takut memang kena mandrem dengan geng-geng Yahudi dekat Madinah. Tapi tadi Allah Subhanahu Wa Taala sampai dekat Madinah berhijrah, orang yang mula-mula beranak bersalin siapa dia? Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anha, melahirkan Abdullah bin Az-Zubair, tu anak sulung. Lepas tu dapat Mus'ab, lepas tu dapat Urwah. Saya boleh sebut 3 beradik ni, saya tinggal satu cerita tuan-tuan. Okey. Satu hari, ini cerita ni lepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Satu hari 3 beradik ni, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair dengan seorang kawan dia, Abdul Malik bin Marwan radhiyallahu taala anhum ajmain. Duduk dekat tepi Kaabah. Duduk rehat, bersembang. Tengah-tengah bersembang ni, tiba-tiba Abdullah bin Zubair kata apa tahu? Kita ni dah alang-alang duduk dekat Kaabah ni, tempat makbul ni, doa makbul. Kita pakai doa sama-sama. Masing-masing doa, angan-angan nak jadi apa, kita pakai amin. Manalah tahu Allah makbulkan doa kita. Betul juga cakap engkau tu. Okey, siapa nak mula dulu? Abang Long dulu, Abang Long. Abdullah bin Az-Zubair. Maka Abdullah bin Zubair pun berangan. Okey. Dah, okey. Kau nak apa cakap? Kita aminkan. Apa kata Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair kata, atamanna an akuna khalifatan wa an amlika al-Hijaz wa ma hawlaha. Aku bercita-cita satu hari nanti aku nak jadi khalifah. Bila aku jadi khalifah, aku akan menakluki Hijaz, Makkah, Madinah, Taif, Yaman, aku nak takluk. Jadi adik-beradik ni, Urwah, Mus'ab dan kawan dia Abdul Malik bin Marwan, amin, makbul insya-Allah, amin. Okey, settle. Okey, Mus'ab pula, Mus'ab nak jadi apa Mus'ab? Kejap, relax. Mus'ab kata, saya kalau abang kata abang nak menakluki Hijaz, saya berangan-angan satu hari nanti saya nak jadi khalifah, wa an amlikal Iraqain. Saya nak menawan Kufah dan Basrah. 2 Iraq, Kufah dan Basrah. Saya jadi YB, saya jadi khalifah kat sana. Okey, kita pun amin. Amin belakalah. Amin. Makbul insya-Allah. Lepas tanya Urwah nak jadi apa? Urwah kata, tak apalah, Urwah lah sekali. Bagi kat kawan kita Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan kata, kejap. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Kalau korang berdua, Abdullah kata apa tadi? Dia nak menguasai Hijaz, Mus'ab, Iraqain, Kufah dan Basrah. Amma ana, aku uridu an amlika dunya kullaha. Aku berangan satu hari nanti aku akan menguasai dunia. Baik kau, dunia dia tapau habis, kau tahu tak? Apa barang Kufah dan Basrah, apa barang Hijaz, satu dunia aku nak rembat belaka. Oh gila kau. Gila tak gila, aku dapat dah. Amin. Sampai kepada Urwah nak jadi apa? Urwah kata apa tahu? Semoga Allah berkati semua yang abang-abang doakan tadi. Amma ana, adapun saya, uridu an akuna aliman amilan bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa an akhuzan nas ila Allah wa rasulih wa an afuza bil jannati fil akhirah. Lebih kurang dia kata gitu. Saya bercita-cita nak jadi orang alim, mengajar, beramal dengan ilmu, ajar masyarakat mengenal Allah, mengenal Rasul, dan akhirnya saya dapat masuk syurga. Tu saya angan-angankan. Amin. Okey tuan-tuan.
Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, pejam telik, sampailah ke zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan? Sampai zaman Muawiyah. Akhirnya Muawiyah jadi khalifah. Lama juga jadi khalifah. Dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, tuan-tuan, Muawiyah lantik anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Bila dilantik Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, berlakulah konflik antara Yazid dengan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Masa itulah Abdullah bin Zubair tak setuju dengan Yazid. Lepas tu Yazid mati, dilantik orang lain pula. Berlaku pula perebutan kuasa. Masa perebutan kuasa berlaku itulah Abdullah bin Zubair menguasai Mekah, Madinah dan Taif. Maknanya apa? Allah makbulkan doa dia. Jadi khalifah sungguh dia. Abdullah bin Zubair menakluki Mekah, Madinah, Taif. Bukan sekadar itu, Iraq dia dapat juga kat dia. Besar jajahan dia. Lalu tuan-tuan, Khalifah Bani Umayyah, bila ada dua kerajaan, mana boleh kan ada dua kerajaan? Ini kerajaan dekat Syam, ni kerajaan dekat Mekah, mana boleh macam tu? Dia pun hantar tentera perang. Lawan. Akhirnya Abdullah bin Az-Zubair mati betul-betul dekat berhampiran kawasan Kaabah, tempat dia doa tu. Masa dia kecil-kecil dia doa tu kan, mati dibunuh kat situ radhiyallahu taala anhu. Bila dia mati dibunuh, tuan-tuan, diambil alih oleh adik dia Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Zubair. Mus'ab pula jadi khalifah memerintah Iraq. Tapi tak lama tau pemerintahan diorang ni, dalam lebih kurang 9 tahun pemerintahan dua beradik ni. Abdullah bin Zubair dengan Mus'ab bin Zubair lebih kurang 9 tahun pemerintahan mereka. Akhirnya habis, diserang, diperangi habis-habisan. Tahu siapa yang perang diorang? Siapa yang lawan diorang? Siapa dia? Abdul Malik bin Marwan, kawan sebaya dia yang berdoa sekali tu. Yang kata apa? Aku tak main lah Iraq ni, tak main lah Hijaz kecil sangat, aku nak satu dunia. Dia ni jadi khalifah dekat Syam, dia serang kawan dia ni. Perang. Habisnya mati mereka. Dia lah jadi khalifah yang paling hebat masa tu. Dan di zaman dia lah dibina Al-Masjid Al-Umawi, Masjid Umawi yang antara masjid tertua di dunia dekat Damsyik, Syria. Dan apa cerita Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair, tuan-tuan, terus menjadi ulama, mengajar dan tak terlibat dengan politik. Ni anak-anak siapa dia? Anak-anak Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa minhum Abdurrahman bin Auf, antara yang beriman dengan Nabi SAW atas jasa dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dia? Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum. Abdurrahman bin Auf di zaman jahiliah bernama Abdu Amr, maka Nabi tukar kepada Abdurrahman. Semua orang kenal kan sahabat Nabi ni yang paling banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita tentang Abdurrahman ni, berkatnya rezeki dia sampai dia kata apa? Aku ni kalau berjalan dekat padang pasir, aku nampak batu dan terlintas dalam hati aku bawah batu ni ada emas. Kalau aku angkat batu tu confirm ada emas. Sampai macam tu kaya dia ni, tuan-tuan. Dia berjalan kan, tengok ada emas bawah ni. Cuba korek. Ya, sungguh ada emas. Tu Abdurrahman punya murah rezeki dia, tuan-tuan. Itu dia lah, bukan kita kalau try test kan. Cuba kau buka bawah ni, ada emas ni. Kau selak keluar. Snake cobra kau tu tak. Kau jangan cek pasal. Tuan-tuan semua. Dan kayanya Abdurrahman bin Auf, ketika dia meninggal dunia, emas-emas jongkongnya terpaksa dibelah dengan kapak untuk dibahagi-bahagikan kepada 4 orang isterinya dan saki-baki para sahabat yang pernah pergi perang Badar yang masih hidup lagi. Diwasiatkan setiap seorang ni dapat bahagian-bahagian daripada harta wasiat peninggalan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat bermimpi. Dia mimpi, tuan-tuan, dia pergi satu kawasan. Kawasan tu cantik, hijau kawasan tu. Dekat tengah padang hijau ni ada satu kemah, besar kemah ni. Dan keliling kemah ni penuh dengan ratusan ribu kambing. Banyak. Ya Allah, banyaknya kambing. Lalu sahabat yang bermimpi ni, dia terlintas dalam hati dia. Dia kata apa tahu?
siapa tuan kemah ni? Kayanya, mewahnya hidup dia, cantik. Kemah tu cantik sangat. Bila saya cerita kemah ni, saya macam terbayang-bayang tau kemah tu. Cantik sangat. Banyak kambing. Lalu sahabat yang dalam mimpi ni terlintas dalam hati. Siapa tuan kemah ni? Siapa tuan kambing? Siapa tuan tanah yang cantik ni? Tengah-tengah dia tanya tu, tiba-tiba atas kemah tu macam ada satu bilik, tingkap lah kita kata. Keluar Abdurrahman. Ana sahibuha. Akulah tuan kemah. Masya Allah, engkau ke ni? Ni semua aku punya lah ni. Lalu apa kata Abdurrahman? Inilah kurniaan Allah kepada aku dengan sebab aku menjaga Al-Quran. Baru jaga Quran bang. Belum pahala sedekah dia lagi. Belum pahala perjuangan berjihad dia lagi. Belum lagi. Baru pahala baca Quran. Lepas tu apa kata Abdurrahman? Tapi apa yang kau lihat ni sikit. Tak ada apa sikit. Kalau kau naik atas bukit tu nanti, kau akan lihat lebih hebat daripada aku. Belakang bukit tu lebih hebat lagi. Milik siapa? Milik Abu Darda, kata Abdurrahman bin Auf. Lalu sahabat dia kata, aku pun naiklah bukit tu. Naik tuan-tuan. Baru nak tengok, terjaga pada tidur tuan-tuan. Alamak, habislah aku tak tahu cerita dia. Mana lagi hebat daripada Abdurrahman bin Auf. Okey tuan-tuan. Siapa lagi yang beriman? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Apa cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia ada mak dia. Mak dia bila tahu dia beriman, punya mengamuk orang tua ni. Mak dia kata, kau jangan buat gila. Kau jangan ikut Muhammad. Mak dia tak nak beriman, kau tahu tak? Saluran satu, pekat, likat, payah nak berubah, kau tahu mak dia. Geng-geng RTM, rehat tunggu mati. Mak dia kata, kalau kau tak balik ke agama asal nenek moyang kita, mak bersumpah, mak takkan balik rumah, mak takkan makan, mak takkan minum, biar mak mati kering lagi bagus. Apa kata mak? Janganlah macam tu mak, janganlah macam tu, tak baik. Ada aku kisah? Lantak ah. Kau tu degil tak cakap aku. Mak janganlah macam tu mak, mak makanlah, mak minumlah. Biar aku mati kering. Biar kalau mak dia duduk kat luar rumah tau. Ni luar ni kan panas. Mak dia duduk macam bodoh gitu, mogok. Bila orang lalu kan orang kata, apa pasal makcik ni masuklah rumah makcik pandai-pandai ni. Biar. Anak aku tu kurang ajar dengan aku. Anak makcik nama siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak makcik tu kurang ajar punya budak. Biar satu Mekah kenal anak aku ni kurang ajar. Sampai tuan-tuan, mak Sa'ad ni lembik tu tak? Sa'ad ni dah sedih. Nak buat macam mana nak pujuk mak dia. Lalu Sa'ad jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya kesian tengok mak saya. Mak saya dah mogok lapar. Tak nak makan, tak nak minum, tak nak balik rumah. Dah lembik, tak larat dah. Nak macam mana ni? Disuruh saya keluar pada agama Islam. Nak macam mana ni ya Rasulullah? Nabi tak ada jawapan. Maka Allah turunkan wahyu, kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, sampai ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah apa dia? Kalau mak bapak tu paksa engkau untuk mensyirikkan aku, jangan kau dengar cakap dia. Jangan dengar cakap mak abang kau kalau ajak syirik pada Allah. Bila turun ayat ni tuan-tuan, Sa'ad jumpa mak dia. Apa kata Sa'ad? Mak, minum mak, minum. Malas aku. Biar aku mati lagi bagus. Apa kata Sa'ad? Ibu dengar ibu Sa'ad cakap. Sa'ad nak geram ni. Wallahi demi Allah, kalau mak ada 100 nyawa, mak ada 100 nyawa mak mati. Mati. Tak makan ke bulu? Mati. Hidup balik. Saya kata mak makan. Tak nak. Mati pula. Mati lagi. Hidup balik 2 kali. Mak makan. Tak nak. Mati. Mak hidup, mak mati, mak hidup 100 kali. Saya takkan keluar pada agama ni. Saya takkan keluar. Biarlah mak. Bila dia kata macam tu, mak dia kata, kalau macam tu nak, mak makan aje lah. Boleh dia makan, kau tahu tak? Ngalah juga orang tua tu. Tapi saya tak tahu cerita mak dia pengakhiran macam mana. Mak dia masuk Islam ke tidak, saya tak tahu. Tu kena cek. Sirah ni luas tuan-tuan. Letih nak bacanya. Antara yang masuk Islam lagi siapa dia? Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu.
Suhaib Ar-Rumi, ramai orang tak tahu dia ni. Orang kata dia orang Rom. Dia bukan orang Rom tau. Dia bukan macam Salmanul Farisi. Salmanul Farisi memang confirm orang Parsi daripada kampung bernama Jayan. Itu confirm Parsi, Iran. Tapi Suhaib Ar-Rumi bukan orang Rom. Dia orang mana? Orang Iraq. Apa cerita dia? Ceritanya gini. Zaman dulu, Iraq, kalau tuan-tuan tengok peta, Iraq ni dia border dengan Syria, border dengan Turki. Zaman tu, Rom punya jajahan Turki dan juga Syria. Jadi keluarga Suhaib ni pergi camping. Camping kawasan border antara Iraq, Turki dengan Syria. Mana diorang ni duduk dalam jajahan Parsi. Suhaib ni dalam jajahan Parsi. Iraq, Iran ni Parsi. Ni Rom. Tengah-tengah camping, bakar-bakar kambing ni semua lem-lem chop ni tiba-tiba berlaku serangan mengejut daripada tentera Rom. Diorang menceroboh kawasan border. Sarang! Bau habis kena serang. Masa kena serang itulah keluarga Suhaib ni ditawar, ditangkap, dan dia pun kena tangkap, kena culik masa dia kecil lagi. Dan sekejap dia terus dibawa masuk ke Rom, ke Turki. Maka Suhaib ni tuan-tuan membesar dekat Rom. Orang Arab, orang Iraq. Dah lamanya duduk dekat Rom, dekat overseas tuan-tuan, sampai cakap pelat. Dia orang Arab, tapi pelat. Kalau cakap Assalamualaikum tu, Assalamualaikum, Kaif halikum. Kan, macam orang lama duduk overseas lah kan. Macam ada seorang mamat tu yang baju hitam tu. Itu duduk Amerika lama, kau tahu tak? Amerika lama cakap pun pelat, geli-geleman cakap dengan dia. Menyampah betul. Ada kan orang kita ni, dia sampai dia cakap Melayu tu pelat, kau tahu tak? Ana masa mula balik Syria, Ana tak boleh dengar berita Malaysia ni, geli. Sebab orang kita sebut R tu, stylo sangat. Berita hari ini. Aku cakap. Nak muntah aku dengar. Kita pada hari dah lah ni. Hari. Gitu. Lagi dia kata apa? Ramai orang geli geleman aku. Tak boleh dengar, nak muntah, kau tahu tak? Kalau balik raya kan, jumpa sepupu-sepupu, kita orang kan suka gelinya lah aku dengar. Gitulah. Suhaib ni, daripada kecil duduk dekat Rom. Ceritanya tuan-tuan, dia ni, sambil bekerja dekat sana sebagai hamba, dia pun dengar juga ceramah-ceramah daripada bishop-bishop kat sana tentang kemunculan Nabi akhir zaman. Dia dengar, dia kata apa? Aku kena cari Nabi ni. Akhir Suhaib buat keputusan untuk melarikan diri. Dia pun lari. Lari sampailah dekat Mekah. Sampai dekat Mekah, bekerja sebagai hamba lah. Tapi Suhaib ni dia pandai bisnes, dia pandai berniaga. Dan dia tidak ada saudara mara dekat Mekah. Tak ada saudara mara tuan-tuan. Jadi bila dia sampai Mekah, duduk overseas lama kan, mata perang, mata biru, rambut perang, cakap pelat. Maka orang Mekah panggil Suhaib Ar-Rum. Suhaib Ar-Rum, padahal orang Iraq dia. Ketika Nabi SAW bawa Islam, dia antara yang terawal masuk Islam. Sebab apa dia masuk Islam awal? Sebab dia tahu maklumat pasal Nabi ni melalui padri-padri Kristian dekat Rom sana tu. Maka diberi gelaran Suhaib Ar-Rumi. Dia antara yang awal masuk Islam. Lagi antara yang terawal masuk Islam siapa dia? Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan sahabat Nabi yang OKU. Orangnya rendah. Tak tahulah berapa inci, berapa sentimeter, Wallahualam, tapi rendah orangnya. Macam mana dia masuk Islam? Ceritanya, satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar ni pergi berjalan-jalan dekat padang pasir. Berjalan-jalan dekat padang pasir, jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Masa tu Abdullah bin Mas'ud belum masuk Islam lagi. Tapi Abdullah bin Mas'ud ni kerja sebagai penggembala kambing. Dia banyak kambing-kambing dia bela. Kambing orang lah bukan kambing dia ambil upah. Maka Nabi kata dekat Abdullah, Dek, boleh pinjam kambing seekor tak? Nak buat apa? Kita nak tumpang minum susu? Apa kata Abdullah? Mana boleh tuan, bukan kambing saya penjaga amanah. Ni kambing orang ni, mana boleh, tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh.
Lepas tu Nabi kata apa? Boleh tak kalau nak pinjam kambing seekor, tapi kambing betina, tapi yang kita kata masih kecil lagi. Kambing yang ada susu ni, kambing yang dah beranak, kau tahu tak? Yang dah balik, ada susu lah. Tapi Nabi kata aku nak pinjam kambing seekor, umur dalam 2-3 tahun, tapi ada susu, ada kopek, orang kata. Nak buat apa? Adalah dia ada. Nak buat magic sikit ni. Ambil ada kata. Nabi pun pegang kambing tu. Nabi letak tangan Nabi dekat susu kambing ni. Nabi kata Bismillah. Tiba-tiba kau susu kambing tu besar. Besar mengembang. Abdullah bin Mas kata, ya betul. Please believe it or not. Tahu tak apa. Maka Nabi kata kat Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ambil bekas. Abu Bakar pun ambil batu, dibersihkan batu ni, ada lekuk gini, bersih. Cucuk. Fadal ya Rasulullah. Berah. Nabi minum, Abu Bakar minum, Abdullah bin Mas'ud pun tumbang semangkuk minum. Dah habis, dah kenyang belaka. Nabi pegang susu kambing. Taqallas. Bismillah. Kecutlah kamu. Kecut. Kau jangan terperanjat Allah Mas'ud. Masya Allah. Dia kata, kau siapa? Ana Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasul. Masuk Islam dia tuan-tuan. Itu cerita bagaimana Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Ni cerita last call Abu Zar Al-Ghifari. Macam mana dia masuk Islam tuan-tuan. Panjang sikit cerita dia. Boleh bertahan? Boleh bertahan ke tidak ni? Sikit lagi, kejap lagi aku nak berhenti. Aku tak larat dah ni. Ceritanya, Abu Zar Al-Ghifari ni duduk dalam kabilah Al-Ghifar. Kabilah Ghifar terkenal dengan kabilah penyamun tarbus, saribdul. Kabilah yang suka merompak peniaga-peniaga yang melintas padang pasir. Itulah kerja diorang, macam Robin Hood gitu. Tapi tadi Allah dalam ramai-ramai penyamun tarbus ni, ada seorang manusia bernama Abu Zar Al-Ghifari. Dia kata apa tahu? Dia ada seorang adik, dia kata apa? Dik, abang dapat berita ni dalam grup WhatsApp dia lah. Contohlah kan, abang dapat berita ada seorang bernama Muhammad bin Abdullah mengaku menjadi Nabi. Boleh tak dik kau pergi Mekah, kau cari orang tu, kau tengok dia macam mana? Abang nak tahu. Okey bang, boleh bang. Kau pergi, kau dapat maklumat, bagi tahu ke abang. Maka tuan-tuan semua, adik dia pergi Mekah tau. Pergi Mekah, jumpa Nabi, tengok Nabi, dia balik. Dia balik, dia khabar ke abang dia. Bang, macam, kau jumpa tak orangnya? Jumpa bang. Habis tu dia kata apa? Adik cakap lah, orangnya baik, cerita pasal kebaikan. Abu tak dengar, dia kata, aku tak puas hati lah. Aku nak jumpa dia sendiri. Adik dia kata apa? Abang nak pergi, abang jaga-jaga bang. Kenapa pula? Mekah sekarang tengah panas tau. Orang Mekah tengok siapa baik dengan dia ni, memang kena lah dia. Abang setiap gaya kalau abang jumpa Muhammad dengan abang masuk ISA. Kau biar betul nak? Kau biar betul dik? I swear. Betul bang. Okay lah, tak apa, abang try lah tengok. Abu Zar pun tak cakap banyak, packing barang, pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah tuan-tuan, dia lupa nak tanya ke adik dia macam mana fizikal Nabi tu. Tinggi ke, muka handsome, janggut macam mana, pakai spek ke, contohlah kan. Macam mana dia tak lupa nak tanya. Tapi dia takut nak tanya orang Mekah pasal adik kata abang jaga-jaga, SB ramai situ. Betul juga Dia pun bersandar dekat Kaabah. Orang kulu kilir lalu lalang ni menyembah lah, menyembelih lah, bergaduh, bertekak, main kira, main bizak vape. Dia perhati je, manalah satu Muhammad ni. Sampailah ke Maghrib. Masa tu Sayyidina Ali bin Abi Talib perasan. Saya kata, dia ni bukan orang, dia orang luar, dia bukan orang KL ni orang luar ni kan. Mekah tu kira KL lah. Ni orang ijuk ni aku rasa. Lalu dia kata dekat Abu Zar, Tuan orang luar kan, jom pergi rumah saya lah, tidur rumah saya. Abu Zar pun tak cakap banyak, pergi rumah Sayyidina Ali. Makan, minum, tumpang tidur. Sepanjang-panjang dekat rumah Sayyidina Ali, dia tak cakap banyak sebab dia takut. Siapa dia ni? SB kot.
Yang penting dapat makan free. Okey. Besok tu Abu Zar kata, terima kasih bang Terima kasih. Kali hari yang kedua, Abu Zar ni duduk lagi dekat depan Kaabah. Duduk tengok. Mana satu Muhammad ni, mana satu Muhammad. Sampai ke Maghrib. Sekali lagi Sayyidina Ali jumpa dia. Saya kata, ada lagi abang ni? Dia tak jumpa lagi ke member dia macam mana? Lalu Ali kata, bang, jom makan rumah saya. Cantik. Abu Zar pergi rumah Sayyidina Ali. Makan, minum, lepak, tidur. Hari kedua. Besok Abu Zar kata, okey terima kasih bang Sama. Masuklah hari ketiga. Hari ketiga macam tu juga, tak jumpa Nabi. Dan Ali kata, ada lagi. Sampai hari ketiga. Dan orang Arab, tuan-tuan, adat dia macam mana? Kalau dia bawa tetamu dekat rumah, dia takkan tanya kat tetamu tu datang dari mana, buat apa kat sini, ada hajat. Dia takkan tanya soalan tu sampailah 3 hari. Hari pertama bagi makan, hari kedua bagi makan, hari ketiga bagi makan, barulah tanya, ada apa tujuan datang kat sini? Tu saya orang Arab. Kita Melayu tak ada. Kita Melayu bukan orang lain, mak datang rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, abah, jemput. Baru duduk tak sampai 10 minit. Mak nak balik bila? Aku penampor budak ibu tahu. Tu tanya nak balik bila. Kita ni jangan buat kurang ajar gitu. Kalau siapa datang rumah kita, jangan tanya soalan nak balik bila. Biarkan dia. Dia berakor kat situ, kau tahu tak? Okey bang. Sampailah hari ketiga, masuk hari keempat. Apa kata Sayyidina Ali? Tuan datang daripada mana ni? Abu Zar cakap, Ali tanya, tuan datang daripada mana? Ada hajat apa? Abu Zar kata, saya akan cakap, tapi boleh tolong saya tak jaga rahsia ni? Boleh saya jaga rahsia. Tujuan saya datang nak jumpa Muhammad bin Abdullah. Saya dengar dia mendakwa diri sebagai Nabi. Saya nak jumpa dia. Apa kata Ali? Allah sedang molek. Tu sepupu saya. Sepupu Nabi lah kan Ali tu. Betul sepupu kau? Sepupu aku. Bila kau nak jumpa dia? Besok kita akan jumpa Muhammad. Tapi abang kena hati-hati kat Mekah ni. Sesiapa saja yang disyaki bertemu Muhammad akan ditangkap, dibelasah nanti orang tu. Kena seksa silap kali, kena bunuh nanti. Baik. Caranya macam mana? Ali kata besok ikut saya. Masa berjalan nanti, jalan, tiba-tiba saya berhenti tau. Saya berhenti konon-konon betulkan kasut ke, ada dia buat kata macam buang air ke. Kalau saya berhenti macam tu, abang jalan je terus. Kenapa? Sebab ada orang perhatikan kita. Ada orang perhati. Ada SP follow. Bila ada SP follow, saya kena berhenti. Berlakon. Abang jalan. Nanti bila saya tengok line dah clear, saya jalan balik, saya potong, abang follow saya. Gitulah caranya. Okey. Berjalan besok tu. Gitulah bila saya dah berhenti je, macam betulkan kasut, Abu Zar jalan terus. Mana ada orang perhati pergerakan dia orang ni. Sampailah akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diringkaskan cerita, Abu Zar pun mengucap kalimah syahadah. Bila mengucap, Nabi kata apa ke Abu Zar? Ya Abu Zarin, balik kampung, sampaikan Islam pada orang kampung kau. Dia kata, ya Rasulullah, aku takkan balik kampung sehingga aku akan isytiharkan keislaman aku di hadapan orang-orang Mekah. Nabi kata, jangan buat. Tak, aku nak buat juga. Ambil kau. Saya belum balik kampung bang, dia pergi dekat kawasan Kaabah ni, Kaabah kan, orang ramai lepak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tengah main game, tengah main carrom, tengah hisap vape, tengah lepak-lepak ni, kau tahu. Abu Zar pergi, ya ma'syara Quraisyin, ana Abu Zarin al-Ghifari, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Elok dia ubat macam tu, kau tahu tak? Abu Zar kata, kurang ajar. Abu Zar belasah. Sepak terajang, smackdown, hempuk, bagi lutut, macam-macam, kau tahu tak? Berdebuk, lembik Abu Zar. Tengah-tengah kena belasah tu, mujur datang Sayyidina Hamzah. Abbas. Apa tu? Wai, kau nak buat apa ni? Kau tahu tak kau belasah siapa? Kau tahu tak? Mana kau tahu? Ini Abu Zar daripada kabilah Ghifar.
Kau tahu tak kabilah Ghifar, kabilah apa? Kabilah penyamun. Kita orang-orang berniaga akan lalu kampung dia, tahu tak? Kalau kau belasah dia, orang kampung dia akan samun kita. Kau nak mampus. Gitulah. Lalu orang Quraisy kata, okey. Kita tak nak belasah. Tapi kau jangan buat kau ngajar Kau jangan nak buat kau ngajar dengan kita orang. Abu Dhar balik rumah Sayyidina Ali, tuan-tuan. Lebam muka kau tu tak? Lebam. Dia kata, wahai Abu Dhar, besok kau balik terus. Kau jangan ulang balik benda semalam tu. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku akan ulang lagi. Baik kau. Gigi dah patah kau tu tak? Ini Abu Dhar. Keesokan harinya, yes lah. Abu Jahal tengah main laptop ni, kau tu tak? Tengah main game. Ya ma'syara Quraisy, ana Abu Dhar al-Ghifari, fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kena berasal dekat. Kuat macam kau. Ambil kat sekolah. Kena belasah. Kebetulan datang Hamzah. Woi, Hamzah Abbas. Woi, ini orang Ghifar, kau jangan belasah, kau gila pun nak belasah ni. Jangan. Lurai semua. Balik semula jumpa Nabi. Dia kata, wahai Abu Dhar, jangan buat. Kali kedua, tuan-tuan, dah kena belasah lebam satu badan, patah riuk. Barulah Abu Dhar tak cakap macam tu. Baru dia balik kampung dia. Sebab tu Nabi kata apa? Dalam di kalangan ramai-ramai sahabat aku, asdaqun nasi lahjatan. Orang yang paling betul cakapnya, mana kalau dia cakap, janji ditepati. Dia cakap, dia buat. Siapa dia? Abu Dhar. Oh, Abu Dhar kau jangan main. Abu Dhar jangan main. Dia cakap, dia buat sungguh. Sebab tu tuan-tuan, akhirnya cerita sikit Abu Dhar ni, di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abu Dhar ini pernah dilantik jadi YB. Tapi kan Abu Dhar ni dari satu fatwa. Fatwa dia apa? Diharamkan sesiapa yang zaman tu hidup, diharamkan menyimpan makanan untuk esok hari. Siapa ada makanan hari ni, makan habis, jangan simpan sampai besok. Kalau kau simpan esok hari, maknanya kau tak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maknanya apa? Abu Dhar ni kalau bahasa kita, rumah dia tak ada peti ais. Kalau Abu Dhar hidup zaman sekarang, dia pergi rumah kita ada freezer, dia hempuk kepala kau dengan freezer tu, kau tahu tak? Kau tak yakin dengan Allah ke? Kau tak yakin? Tak pasal, tuan-tuan. Jadi kontroversi fatwa dia. Fatwa dia kontroversi. Orang ini susah lah. Macam mana ni? Tak boleh simpan makanan, haram. Maksudnya gitulah. Kau tak yakin pada Allah. Allah bagi rezeki besok. Ada rezeki lain. Abu Dhar rumah dia tak ada apa bang. Kosong rumah dia. Kau baca sejarah. Rumah dia kosong, tak ada apa. Tapi bini dia sabar dengan dia. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Lalu satu hari Sayyidina Uthman panggil dia. Apa kata Sayyidina Uthman? Wahai Abu Dhar, aku dengar cerita kau keluar fatwa pelik Fatwa kata tak boleh simpan makanan untuk esok hari kan? Betul. Wahai Abu Dhar, fatwa kau tu betul. Tapi betul untuk kau seorang aja. Untuk kau seorang betul lah. Sebab level kau macam tu. Untuk orang awam tak boleh. Orang awam tak sesuai. Aku pun ada makanan untuk esok hari. Aku pun ada account bank. Contoh lah gitu. Kau nak suruh orang lain ikut kau, mana boleh? Tak boleh. Abu Dhar kata kalau kau tak terima, kalau orang tak nak ikut, aku letak jawatan. Letak jawatan, Syekh mengajuk. Letak jawatan jadi YB. Pasal apa? Pasal orang tak nak ambil fatwa dia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Bila letak jawatan, apa kata Sayyidina Uthman? Tak apalah. Wahai Abu Dhar, kau duduklah dekat sebuah lokasi nama Ar-Rabzah. Rabzah ni kawasan pinggiran Madinah. Duduk kat sana. Abu Dhar duduk dengan isteri kat sana, tuan-tuan. Akhirnya Abu Dhar ni, masa dia nak meninggal, dia kata apa kat isteri dia? Dia kata, wahai isteri aku, bergembiralah. Abang akan mati seorang-seorang. Confirm abang mati seorang. Confirm. Kenapa abang cakap macam tu? Dia kata sebab masa Nabi masih hidup dulu, kami ni berkumpul dengan Nabi tu dalam 7 orang. Nabi kata dalam 7 orang ni, di kalangan kamu akan ada seorang yang mati seorang-seorang. Nabi kata gitu. Maka Abu Dhar cakap, aku lihat 7 orang ni, 6 orang ni semua dah mati, dan 6 ni mati dalam rumah dia, bersama keluarga dia, bersama anak-anak dia. 6 mati macam tu. Maka aku yakin yang ke-7 yang Nabi maksudkan akan mati seorang-seorang dekat padang pasir, akulah orangnya. Dia kata apa? Nanti kalau kau tengok aku dah tenat, keluarkan aku, tarik aku, letak dekat tengah padang pasir.
Habis bang, siapa nak selenggara jenazah abang? Siapa nak mandikan jenazah abang? Siapa nak kafankan abang? Siapa nak tanamkan abang? Ada, kau jangan takut, ada. Dia pun ikut arahan suami dia. Masa Abu Zar tengah sakit tenat tu, dia keluarkan Abu Zar letak tengah padang pasir. Betul sungguh bang? Tak lama kemudian datang satu rombongan datang. Isteri dia kata, tuan, tolong. Suami saya Abu Zar, sahabat Nabi Abu Zar. Macam sahabat Nabi lah, turun. Apa kata isteri dia? Suami saya tenat ni, kemungkinan tak lama lagi dia akan wafat, meninggal dunia. Tolong tunggu dekat sini sampai dia meninggal untuk selenggarakan jenazah dia. Abu Zar ni tuan-tuan, sebelum dia menghembuskan nafas, dia kata apa? Dia kata kat rombongan ni, aku letak syarat. Letak syarat tu, jangan sesiapa pun yang menyelenggarakan jenazah aku, yang mandikan, yang kafankan, yang tanam aku tak benarkan orang yang buat benda ni kecuali orang tu tak pernah pegang apa-apa jawatan masa dia hidup. Kalau dia pernah pegang jawatan, aku tak izinkan. Ditarikan Allah tuan-tuan, dalam rombongan ni ada beberapa orang, semuanya ada pegang jawatan. Ni pernah jadi tok siap, pernah jadi AJK masjid, ni pernah jadi pengurusi surau, ni pernah jadi JKK, ni pernah. Adalah jawatan pegang tu. Sampailah seorang budak ni kira dewasa lah, budak remaja. Dia seorang tak pernah pegang jawatan. Budak ni lah tuan-tuan, yang mandikan jenazah Abu Zar, yang kafankan jenazah Abu Zar, yang tanam jenazah Abu Zar. Tahu kenapa? Kenapa Abu Zar tak nak orang yang ada jawatan menyelenggarakan jenazah dia? Ini nak panggil waraknya Abu Zar. Dia kata apa? Sebab aku takut kalau orang ada jawatan menyelenggarakan jenazah aku bersyubhat dengan dia. Kalau Allah tanya besok dekat hari akhirat, wahai Abu Zar, wahai ya Aba Zarrin, kenapa yang selenggarakan jenazah engkau seorang yang pernah pegang jawatan, tapi orang ini tak amanah dengan jawatannya, engkau bersyubhat dengan dia. Sampai macam tu tuan-tuan. Takutnya Abu Zar ni dengan orang-orang yang ada jawatan tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi pada mukadimah, jawatan ni bukan benda yang nak direbut-rebut. Kan Abu Zar ni pernah minta jawatan ke Nabi kan? Nabi kata, wahai Abu Zar, innaha la amanatun wa innaha la nadamatun yaumal qiyamah. Amanah ini, jawatan ini benda yang kau akan menyesal besok di hari akhirat. Jangan kau rebut. Wahai Abu Zar. Waktu Abu Zar tak nak. Dia tak nak orang-orang pegang jawatan terlibat selenggarakan jenazah dia. Kita pada hari ini berebut jawatan bagai nak kojol. Begitulah tuan-tuan cerita kita pada hari ini. Berakhirnya sirah kita sampai baru bab apa dia? Ad-da'watus sirran, dakwah secara senyap-senyap. Dan baru kita sebut beberapa para sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih beriman di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Insya-Allah panjang umur murah rezeki kita sambung lain kalilah kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjuangan Nabi ni benda panjang tuan-tuan. Ya, daripada pagi sampai ke Zuhur ni, dekat Zuhur ni kita boleh cerita beberapa sirah Nabi. Itu pun kita skip tuan-tuan. Kalau tak, memang confirm tak sampai cerita ni. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Jumpa pada pertemuan yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab.